Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini kita akan belajar kuantiti fizik dan unitnya. Sebelum tu kita kena tahulah kuantiti fizik ialah apa. Iaitu kuantiti yang boleh dihitung, diukur atau dikira. Okey, diukur dalam unit SI, dipanggil Standard International. Okey, di mana unit-unit ini diguna pakai di kebanyakan negara di dunia. Okey, kuantiti fizik yang perlu kita tahu ada 5 dekat sini: panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, panjang meter M huruf kecil, jisim kilogram kg huruf kecil, masa saat S huruf kecil, suhu Kelvin K huruf besar. Dulu kita belajar darjah Celsius kan? Okey, sekarang kena biasakanlah suhu K Kelvin K huruf besar. Arus elektrik ampere A huruf besar. Okey, nilai imbuhan yang digunakan dalam pengukuran ada 10. Okey, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano. Setiap imbuhan ni mewakili nilai yang berbeza lah. Sekarang cikgu cuba ambil kilo. Kilo mewakili 1000. Di mana unit piawai dia kita tulis 10/3. Okey, 10/3 kenapa? Sebab dia bergerak 1, 2, 3. Okey, 3 unit ke kanan. Okey, 3 unit ke kiri jadi 10/3. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey, macam mili. Mili ni dia kena bergerak ke kanan kan? Bila bergerak ke kanan, dia adalah -3. Yang tadi +3. Boleh faham? Okey, sekarang kita lihat untuk pertukaran unit dalam jisim. Kilogram kepada gram. Okey, kilo tadi mewakili 1000 kan? Bermaksud dia didarab dengan 1000. Okey, sama dengan bawah sini. Jadi bila K tadi kita gantikan dengan 1000, maka K hilanglah dekat sini. Jadi jawapan dia boleh dapat dalam gram. Okey, yang kedua, yang ni kita nak wujudkan K. Tadi seperti mana yang kita tahu, K tadi darab dengan 1000 kan? Bila kita nak wujudkan, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, sebab K ni tak ada kan? Jadi kita 1000 tu tak boleh nak gantikan nilai K. Okey, jadi dia terbaliklah. Kena bahagi dengan 100,000 barulah dapat dalam unit kilogram. Okey, 4,500 miligram. Okey, mili ni nak tukar kepada kilogram. Mili nak tukar kepada kilo. Mili adalah bersamaan 10 kuasa -3. Jadi mili ni kena darab dengan 10 -3. Ini bermaksud dia kena bahagi dengan 1000. Okey, ini dia selesaikan mili dulu. Kemudian kilo ni dia tak wujud kan? Kita nak wujudkan dia. Kilo ni bersamaan 10/3. Tapi disebabkan kita kena wujudkan dia terbalik. Dia akan jadi -3, samalah bahagi dengan 1000, akan dapatlah jawapan dalam kilogram. Okey. Ya, ini adalah pertukaran unit dalam panjang. Boleh lihatlah sentimeter kepada meter. Okey, yang ni kena bahagi dengan 100. Untuk kilo bahagi dengan darab dengan 1000. Okey, yang ni senti kepada kilo. Okey, senti adalah 10 bersamaan 10 kuasa -2. Jadi dia darab dengan 10 -2. Kalau darab dengan 10 -2 bermaksud bahagi dengan 100 lah. Okey, kemudian kilo. Kilo ni benda tak wujud, jadi kita kena wujudkan. Kilo ni sepatutnya bersamaan 1000. Okey, jadi seperti bila kita nak wujudkan, terbalikkan panggil apa? Operasi itu dia akan jadi bahagi, dapatlah dalam unit kilogram. Okey, 19 mm sama dengan berapa meter? Okey, gantikan mili. Mili ni adalah 10 kuasa -3 kan? Okey, bermaksud bila dia didarab dengan 10 -3, dia bersamaan bahagi dengan 1000. Okey, maka kita hilangkan nilai mili, dapatlah M je. Okey, dalam pertukaran unit masa ini paling senang, di mana 1 jam bersamaan 60 minit, 1 minit bersamaan 60 saat. Maka bila saat nak pergi kepada minit, dia kena bahagi. Okey, contoh daripada sini, 13 minit nak pergi kepada saat, kena darab dengan 60. Saat kepada minit kena bahagi dengan 60. Okey, minit kepada jam bahagi dengan 60. Okey, kepentingan sistem unit SI ni kita boleh lihatlah. Apa kepentingan penggunaan Standard International Unit? Sebab kuantiti dapat diukur dengan tepat dan difahami oleh semua orang. Bermaksud bila Afrika cakap meter, Malaysia faham itu adalah ukuran panjang. Faham ya? Okey, jadi kebanyakan saintis menggunakan Standard International Unit. Sistem ini mudah dipelajari dan dia boleh praktikkan. Dapat dihitung menggunakan formula yang mudah. Kalau dulu panjang, sekarang kita belajar meter kan? Orang dulu digunakan batu, ela, hasta, kaki depa.
Okey, zaman dulu kita punya contoh depa kita tak sama panjang. Dia bergantung kepada orang tu tinggi ke rendah kan, dia tak akan sama. Jadi dia tak standard. Jadi kita menggunakan panjang lah, meter. Jisim, kilogram. Kalau dulu guna cupak, gantang, cubit, cawan. Okey. Penggunaan alat pengukuran, kejituan, kepersisan, kepekaan dan alat, kita boleh lihat dekat sini. Untuk panjang, alat pengukur dia adalah pembaris meter, meter pengukur. Meter pengukur ni digunakan dalam buat rumah tu kan. Okey, dan bacaan yang paling kecil dapat mengukur sehingga 0.1 cm. Kamu boleh lihat pembaris kamu sekarang, unit terkecil dia adalah 0.1 cm. Untuk jisim, ini adalah unit pengukuran untuk jisim, ada darjah tuas, darjah 3 alun, darjah elektronik. Bacaan yang paling kecil adalah 0.1 gram. Okey, masa jam randik, okey 0.1 saat dia punya bacaan yang paling kecil. Suhu termometer 0.1 darjah Celsius. Okey, dekat sini kita baca sebagai Celsius walaupun unit SI dia adalah Kelvin. Okey, untuk bertukarkan kepada Kelvin, dia 1 kosong Kelvin, 0 darjah Celsius bersamaan 273 Kelvin. Jadi dekat sini bila suhu tadi mencatatkan contohnya 2 darjah Celsius, jadi kena tambahlah 2 dekat sini, dia akan dapat 275 Kelvin. Okey. Yang ni kena tahu. Okey, untuk arus elektrik, emitter 0.1A isi padu, kita gunakan silinder penyukat dan bacaan terkecil dia adalah 0.1 mililiter. Okey, ini adalah pembaris meter yang kita gunakan dekat mamal. Okey, pemanjang ni ada bermaksud jarak di antara dua titik. Okey, dia ada macam kita nak ukurkan benda tu berada kat sini dan las tu dekat sini. Jadi dia kena ada dua titik untuk menunjukkan panjang. Dan panjang dia adalah 2 cm lah sebab kita mulakan daripada 2. Kena perhatikan starting dia tu dekat mana. Kalau kosong, kita baca dia sebagai 4. Sekarang kita bermula kepada 2, jadi 4 darab 2, dapatlah 2 cm panjang. Okey. Ini adalah cara mengukur pembaris meter di mana diletakkan di hujung objek yang sedang diukur. Dan kita perlu lihatlah bacaan dari atas pembaris untuk mengelakkan radap paras. Okey, mata kamu kena betul-betul dekat sini. Okey. Dia tak boleh lihat. Ni mata kena berada dekat sini. Dia tak boleh lihat sebelah sini ataupun sebelah sini sebab nanti akan berlaku kesilapan. Ni tak boleh dekat sini ya. Okey, sekarang ini adalah jam randik digunakan untuk menentukan masa. Ukuran paling kecil adalah 0.1 ataupun 0.2 saat. Okey, untuk jam randik, satu pusingan tu bermaksud 1 minit. Ya, dia berdetik daripada sini. Contohnya dekat sini dia adalah 6.8 saat. Bila dia cukup satu pusingan, ini akan pergi ke 1. Maksudnya satu pusingan lengkap bersamaan dengan 1 minit kan. Jadi dia bergeraklah. Okey, ini adalah termometer merkuri yang digunakan untuk mengukur suhu. Okey, prinsip kerja dia adalah berdasarkan pengembangan dengan pengecutan. Ini maksudnya bila ada suhu yang tinggi kan, kita rendam dia. Suhu tadi akan memanaskan merkuri, dia akan kembang. Bila dia kembang, dia akan naik, akan tunjukkan bacaan. Bila suhu tu rendah, dia akan mengecut, dia akan turunkan bacaan. Termometer ni ada dua, termometer klinik satu, termometer mamal satu. Untuk termometer klinik, dia diukur antara julat 35 hingga 42. Lebih pada tu tak boleh baca lah. Sebab kita punya suhu pada normal adalah 37. Okey, kalau 40, 39, 40 tu pun dah kira, 40 tu demam tinggi dah tu. Okey, demam yang bahaya. Jadi nilai bacaan suhu yang kecil adalah 0.1. Untuk termometer makmal, bacaan yang kecil adalah 1 darjah Celsius di mana dia dapat mengukur antara -10 hingga 110. Okey, ini emitter dengan voltmeter. Untuk emitter dia mengukur arus elektrik. Kalau voltmeter mengukur voltan. Voltan ni adalah beza keupayaan. Okey. Jenis alat pengukuran jisim, ini alat-alat yang boleh digunakan jisim lah. Ini darjah 3 alun, darjah tuas, darjah digital. Penggunaan alat pengukur yang jitu, okey, untuk panjang kita prefer menggunakan angkut minyak ataupun tolak skrometer kerana lebih persis lah, lebih jitu. Jisim ada penimban digital, masa guna jam randik, suhu termometer digital ataupun termometer klinik. Arus elektrik, emitter digital dan isi padu adalah silinder penyukat. Ini adalah kejituan. Kejituan tu kita mengambil bacaan yang menghampiri ataupun menepati nilai sebenar. Okey, kemudian ini adalah angkut binnya. Macam mana nak guna, kamu kena tengoklah. Ini adalah kita panggil sebagai
skala utama. Ni yang bawah ni skala utama, yang ni adalah skala vernier. Kalau kena tengoklah kosong untuk skala vernier dia dekat mana. Dekat sini dengan 1.1 kan. Okey, kita ambil sebagai 1.1, kemudian ambil pula garis dengan selari. Mana yang nampak selari adalah 0.5, jadi kamu tambah dapatlah 1.15. Okey, seterusnya tolok skru mikrometer. Ini pun sama, kita tengok bacaan ke ni ya. Sini 5.5. 5.5, kemudian cari bacaan yang sama. Ini kena tengok betul-betul, tilik betul-betul yang selari adalah 0.3, tambah dapatlah nilai dia. Okey, untuk kepekaan, kebolehan suatu alat mengukur untuk mengesan perubahan yang kecil pada kuantiti yang sedang diukur. Okey, kepesisan pula bermaksud kebolehan radas untuk mendapat bacaan yang seragam dengan sisihan yang kecil antara nilai-nilai bacaan. Untuk setiap maksud ni, dia sangat penting, persis, jitu. Okey, kamu kena hafal lah. Okey, ini adalah takrifan untuk sistem kesilapan semasa mengambil bacaan. Dia panggil sebagai ralat. Ralat ni adalah sisihan nilai bacaan yang diambil daripada nilai sebenar. Ada dua jenis ralat, satu ralat sistematik, satu ralat rawak. Okey, punca ralat sistematik adalah kesilapan mengukur skala alat pengukur. Okey, manakala ralat rawak perubahan keadaan sekitaran ataupun kesilapan menggunakan alat pengukur. Okey, contohnya kalau ralat sifar, okey, perolehan bacaan bukan sifar apabila nilai bacaan yang sebenarnya ialah sifar. Kalau ralat ni kesilapan pemerhati semasa mengambil bacaan. Okey, dan cara mengatasi kita boleh lihat di sini bacaan nilai sebenar setelah mengambil kira ralat sifar, iaitu nilai sebenar bersamaan nilai yang dibaca ralat sifar. Kalau ralat palax boleh dikurangkan dengan mengambil nilai purata daripada bacaan-bacaan ulangan eksperimen. Maksudnya sini kita ambil purata dia, tambah bahagi dengan berapa kali percubaan kita. Okey, contoh yang lain dalam mengatasi ralat. Okey, ini ralat sifar pada skala meter boleh betul dengan meletakkan skru pada hujung jarum penunjuk. Okey, dekat hujung sini ada skru, jadi kamu boleh betulkan supaya permulaan ini starting dia kena kosong. Kena betul-betul dekat dengan kosong. Okey. Manakala ralat-ralat dapat dielakkan dengan menempatkan mata pemerhati pada kedudukan yang betul. Maksudnya bila aras air dekat sini, mata kamu kena berada searas lah dengan aras air tersebut. Baru nilai bacaan tu tepat. Okey, harap kamu dapat faham. Maaf ya, cikgu telah laju sikit sebab cikgu nak jimatkan data kamu lah. Okey, harap faham dan buat nota. Lepas ni cikgu akan bekalkan dengan latihan. Okey, sekian. Terima kasih.